Saudara, Memorandum Persefahaman MOU membabitkan kemasukan perkhidmat domestik Indonesia PDI meliputi pembantu rumah yang dijadual ditandatangani di Jakarta minggu ini ditangguhkan ke 1 April depan. Perkara itu disahkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam satu sidang media khas di Parlimen. Majlis menandatangani MOU tersebut dijangka akan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama rakan sejawatannya Joko Widodo. Apabila kita ada Presiden Indonesia, kita perlu menjemput Perdana Menteri kita. Walau bagaimanapun Perdana Menteri kita ada satu lagi majlis yang telah ditetapkan, iaitu Perhimpunan UMNO. Maka kita tunda. Dan selepas itu saya dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Sumber Malaysia akan ke Geneva untuk mendepositkan satu dokumen untuk menunjukkan komitmen kita bahawa Kementerian Sumber Malaysia betul-betul komitmen untuk mengambil tindakan terhadap forced labour dan sebagainya. Maka saya dan ahli-ahli pegawai-pegawai kanan akan ke Geneva untuk seminggu. Maka tarikh ini ditunda kepada 1 hari bulan April. Pemeteraian MOU PDI itu akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara, terutama golongan PDI yang memerlukan pekerjaan dalam situasi ekonomi global yang masih berdepan krisis COVID-19 serta majikan tempatan yang memerlukan khidmat pembantu rumah. 8 kementerian terlibat dalam sesi menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja. Ia dimulakan dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air yang menjelaskan kerajaan belum mempunyai perancangan menggubal undang-undang khusus menangani jerebu rentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sebaliknya kerajaan memilih pendekatan rundingan bersama negara jiran untuk mengatasi masalah itu. Kalau kita ada akta tapi kita nak kuasa-kuasa, contohnya walaupun disebut tadi ialah syarikat Malaysia di Indonesia, betul. Tapi data yang nak diberi oleh Indonesia tak mungkin bagi data negara dia kepada negara lain sebab ia berlakukan soal keselamatan dan sebagainya. Jadi isu kita ada kekangan di situ. Menurutnya, jerebu tidak semestinya dari Indonesia sahaja kerana ia boleh berpunca dari mana-mana negara. Oleh kerana itu, katanya, hubungan diplomatik antara negara-negara ASEAN perlu dijaga kerana ia pendekatan lebih harmoni daripada mewujudkan akta yang tidak boleh dilaksanakan. Sementara itu, sebanyak 53.2 juta ringgit disalurkan Kementerian Alam Sekitar dan Air bagi melaksanakan kerja-kerja mitigasi banjir dan kecemasan di Lembah Kelang pada tahun ini. Ia melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi Selangor, manakala selebihnya untuk Kuala Lumpur. Sebanyak 20 juta telah disalurkan kepada negeri Selangor dan 40 juta bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2022 yang merangkumi kerja-kerja pemeliharaan sungai melibatkan skop utama seperti penyiasatan tanah, reka bentuk terperinci, kerja-kerja pengaluran sungai, kerja-kerja penstabilan tebing dan sebagainya. Beliau menambah sebanyak 1.5 juta ringgit turut diperuntukkan masing-masing untuk Selangor dan Kuala Lumpur bagi kerja-kerja penyelenggaraan kolam takungan pada tahun ini. Saudara, dakwaan wujud kartel yang mencatur urusan perjawatan polis Diraja Malaysia PDRM untuk menguasai pasukan itu untuk kepentingan peribadi tidak dapat ditentusahkan. Ia hasil siasatan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan atau EAIC berdasarkan keterangan penuh PDRM berhubung dakwaan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Datuk Jonathan Yassin berkata, berdasarkan penjelasan EAIC, mekanisme pelantikan, kenaikan pangkat dan pertukaran yang diamalkan PDRM dan Suruhanjaya Pasukan Polis SPP adalah teliti dan melalui beberapa peringkat lapisan yang sukar ditembusi. Ketua Polis Negara adalah ahli tetap dalam SPP dan sebarang cadangan pelantikan, kenaikan pangkat atau pertukaran pegawai kanan PDRM kepada SPP perlu mendapat persetujuan KPN. Mengambil serius terhadap dakwaan tersebut, KDN juga telah mengambil langkah sewajarnya bagi menentukan sama ada kartel berkenaan wujud atau sebaliknya. Juga sangat mengambil berat perkara ini dan benar-benar mahu supaya perkara ini dapat dirungkai. Apakah benar adanya
katil-katil yang didakwa ini. Sebab kita tidak dapat bukti yang jelas berkaitan perkara ini. Bahkan pihak Suruhanjaya Integriti sendiri, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, telah memberikan jawapan mereka, telah menyatakan pendirian mereka setelah meneliti semua proses yang ada di dalam undang-undang yang ada untuk melihat bagaimana pelantikan dibuat, kenaikan pangkat dibuat dan pertukaran dibuat. Sementara itu, Datuk Jonathan berkata taraf kewarganegaraan adalah terserah kepada bidang kuasa dan budi bicara kerajaan. Sebenarnya bagi mereka yang bukan warga negara, bila mereka memohon kewarganegaraan, permohonan itu bukan secara hak mereka untuk mendapatkannya. Itu terserah kepada bidang kuasa budi bicara kerajaan yang sedia ada. Kalau kita sewenang-wenangnya memberikan semua kewarganegaraan kepada yang bukan warga negara, apa jadi dengan Malaysia perkara ini? Okey, saya mau jadi semasa Waswabi Tuaran sebagai Pembangkang mempersoalkan jawapan beliau berhubung isu individu tanpa kewarganegaraan sah atau stateless. Kekecohan berlarutan hampir 5 minit itu kemudian ditenangkan Timbalan Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnun yang meminta Datuk Jonathan mengakhiri penggulungannya berikutan masa sudah tamat. Semua peniaga telah mematuhi harga kawalan kit ujian kendiri COVID-19 yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, akses pengguna untuk mendapatkan kit juga diperluaskan ke pasaraya dan kedai serbeneka. Hasil pemantauan dan yang dilakukan oleh bahagian penguatkuasa kementerian mendapati 80% kit ujian kendiri dijual pada harga memang sudah di bawah RM10 satu unit. Harga ini diperolehi hasil daripada persaingan sihat yang menggalakkan pengeluar meningkatkan bilangan stok dalam pasaran. Dan berhubung isu kekurangan stok, Datuk Seri Alexander berkata ia bersifat sementara kerana pihak pengeluar proaktif memastikan agar bilangan stok di pasaran dapat memenuhi permintaan semasa. Dalam pada itu, kerajaan telah menambah subsidi minyak masak sebanyak RM1.9 bilion kepada peruntukan sedia ada bagi memastikan tiada gangguan bekalan. Dalam pada itu, KPDNHEP mungkin membuat penetapan dua harga bagi kegunaan minyak masak domestik dan ekspor. Datuk Seri Alexander berkata, langkah itu bertujuan memastikan agihan subsidi minyak masak sampai kepada golongan sasar. Kita sedang berunding, kita sedang mencari alternatif kepada sistem ini yang sedia ada. Mungkin yang seperti dicadangkan oleh mantan Menteri pernah di sini dulu, mengapa tidak kita melihat kepada two pricing, jadi kegunaan domestik mungkin satu harga, kegunaan ekspor mungkin ikut harga pasaran. Ini cadangan, tapi kami melihat untuk kita menangani masalah terlalu banyak kita belanja sebagai subsidi. Peningkatan mendadak harga arang batu di pasaran global mengakibatkan kos penjanaan elektrik meningkat sebanyak 45%. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, untuk menjaga kepentingan rakyat, kerajaan sebaliknya mengambil keputusan untuk memberi rebat sebanyak 2 sen per kilowatt jam untuk pengguna domestik bagi tempoh Februari hingga Jun 2022. Yang mana kerajaan terpaksa menampung, memberi subsidi sebanyak 715 juta ringgit Malaysia, yang mana kita menggunakan dana daripada kumpulan wang industri elektrik ataupun KUI. Jadi ini kita nak jelaskan kepada pihak sebelah sana terutamanya bahawa kita tak kenakan apa-apa surcharge, walaupun sepatutnya ianya dilepaskan kepada pengguna. Kerajaan menanggung 2 sen.
Menurut beliau, antara Julai hingga Disember 2021, sebanyak 1.67 bilion ringgit dibelanjakan untuk pembayaran bahan api bagi penjanaan elektrik bagi tempoh Februari hingga Jun tahun ini. Jelasnya, harga sebenar dengan kenaikan harga arang batu di pasaran global telah mencecah $105.09 dolar Amerika Syarikat AS setan metrik berbanding harga yang diunjurkan pada 2021 iaitu $67.45 dolar AS setan metrik. Ia menyebabkan mekanisme pelepasan kos bahan api tidak seimbang atau ICPT terpaksa mengenakan kos dilepaskan kepada pengguna komersial dan industri dengan surcharge sebanyak RM3.70 per kilowatt jam. Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menyasarkan kawasan berhutan di negara ini mencapai keluasan hingga 50% menjelang 2040. Datuk Seri Taqiyuddin berkata, sehingga 2018, kawasan berhutan sedia ada adalah seluas 43.41%. Tapi untuk 2019 sehingga 2021 masih di dalam penyemakan, belum keluar lagi. Dan saya yakin ianya telah bertambah daripada 43.41%. Yang ketujuh, beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Gopeng Dr. Lee Boon Chye yang bertanya peratusan kawasan hutan di negara ini. Jelas beliau pihaknya mengambil 8 langkah untuk menambah kawasan hutan di negara ini. Ia termasuk libat urus bersama kerajaan negeri untuk menyelaras penggunaan sumber hutan secara terancang, mewartakan kawasan berhutan baharu sebagai hutan simpan kekal dan kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun. Dewan hari ini turut dimaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa mengambil langkah proaktif bagi memastikan graduan dapat memenuhi keperluan sumber manusia. Antara langkah yang dilaksanakan bagi memenuhi keperluan itu adalah menyemak dan menambah baik secara berkala program akademik yang ditawarkan. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, langkah sederhana juga telah dilaksanakan menerusi Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan. Dan KPT juga turut merencanakan inisiatif berbentuk jangka pendek untuk membantu graduan mendapat peluang pekerjaan seperti kita sediakan program latihan, bentuk kemahiran dan peningkatan kemahiran melalui inisiatif KPT CAP. Kita juga laksanakan program intervensi kebolehpasaran graduan dan apa yang KPT juga laksanakan. KPT juga telah berjaya mencapai 19,222 penempatan pekerjaan menerusi pendekatan Letter of Commitment oleh pihak swasta selama setahun sekiranya pelajar diambil untuk tujuan latihan industri di syarikat mereka. Datuk Seri Dr. Noraini turut memaklumkan akreditasi program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET juga diperkukuh bagi memastikan kualiti graduan dan program terjamin. Akreditasi ini berupaya menambah baik masa depan graduan TVET dalam aspek kualiti program. Kerana program-program TVET yang dibangunkan telah diiktiraf dan diperakui oleh Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA dan juga badan profesional iaitu Lembaga Teknologi Malaysia MBOD dan Lembaga Jurutera Malaysia BEM. Program JKMP tidak bertujuan menyekat hak dan kebebasan orang kurang upaya OKU untuk berbelanja. Ia adalah satu mekanisme berbelanja iaitu secara tunai dan tanpa tunai melibatkan penerima bantuan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof menjelaskan setakat Februari lalu, 397 kedai telah diaktifkan dalam program ini, sementara 250 kedai lain berminat untuk menyertai program itu. Jadi kita sedang berusaha untuk memastikan supaya program ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan program ini hanya untuk permohon baru sahaja dan hanya projek rintis di beberapa negeri sahaja. Sementara itu, ketika menjawab celahan Wakil Sungai Buloh yang bertanyakan manfaat program tersebut kepada OKU yang sebelum ini menerima bantuan terus ke akaun mereka, ini jawapan Datuk Siti Zailah.
Sebenarnya isu ini berbangkit apabila kita menerima aduan. Apabila ada sebahagian mereka mengadu, apabila bantuan yang kita salurkan ini ada disalah gunakan oleh keluarga mereka. Ada juga sebab ada di kalangan mereka yang OKU, warga emas ni yang mendapat untuk dapat duit tu diambil oleh pihak keluarga. Tapi ada keluarga juga yang salah guna, yang beli dadah dan sebagainya. Jadi sedangkan ini adalah peruntukan yang kita beri untuk membantu mereka yang sangat memerlukan. Jadi kita menerima respon yang sangat positif sebenarnya. Kita telah buat kajian dan 80% maknanya menyatakan mereka tak ada masalah dalam program ini. Program JKMP yang bermula Februari tahun lalu membabitkan 2,000 penerima bantuan JKM. Program membabitkan beberapa negeri iaitu Perlis, Kedah, Melaka, Selangor, Kelantan dan Terengganu. Saudara, sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja turut melibatkan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Antara isu diperjelaskan kedua-dua kementerian tersebut ialah perancangan penuh menangani masalah banjir di Kuala Lumpur dan kenaikan harga bahan binaan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menjelaskan kementeriannya komited menyokong usaha Jabatan Pengairan dan Saliran menggunakan kala purata ulangan ARI 200 sebagai asas mereka bentuk semula keupayaan sungai di ibu kota. Selaras dengan usaha GPS tersebut, DBKL telah melantik perunding bagi mereka bentuk semula parit monsun dan longkang, termasuk longkang tepi jalan raya. Ini mempertingkatkan keupayaan longkang menampung air hujan berasaskan Annual Recurrence Interval ARI 200. Perunding ini diminta untuk menyiapkan kajian ini dalam tempoh 12 bulan. Sementara itu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib menjelaskan terdapat 4 faktor utama menyebabkan berlakunya kenaikan harga bahan binaan. Kenaikan harga bahan binaan seperti besi, keluli, bitumen dan sebagainya adalah disebabkan trend global, disebabkan permintaan yang meningkat dan penawaran yang terhad dalam pasaran. B. Kenaikan kos dan kekurangan bahan mentah seperti skrap besi dan biji besi turut menyebabkan kenaikan harga keluli. Yang ketiga, peningkatan kos logistik seperti kos penyimpanan, kos pengangkutan dan kos pemprosesan turut menyebabkan kenaikan harga bahan binaan juga berlaku. Yang keempat, kenaikan harga bahan binaan juga disebabkan oleh terma kredit di mana kos bahan binaan lebih murah sekiranya pemaju membayar tunai berbanding secara kredit. Beliau memaklumkan CIDB dan Kementerian Kerja Raya juga mengkaji kos terperinci rantaian bekalan bahan binaan dalam usaha mengawal kenaikan kos bahan tersebut. Saudara, Kertas Putih Kesihatan dijadual dibentang di Parlimen November ini. Dokumen itu akan mengemukakan cadangan penyelesaian secara berfasa dalam aspek reformasi penyampaian perkhidmatan, pembiayaan, tabik urus serta organisasi yang merangkumi tempoh 15 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata penyediaan kertas putih itu akan mengambil kira syur pelbagai kajian yang dilaksana serta pandangan pihak berkepentingan termasuk rakyat. Tindakan itu bagi memastikan hasrat mengukuhkan sistem kesihatan negara secara menyeluruh benar-benar dicapai. Sebab itu saya telah putuskan bahawa proses ini mesti dibawa ke Dewan Rakyat dan juga ke Parlimen agar mendapat keputusan dan konsensus bipartisan. Hanya dengan konsensus dan persetujuan bipartisan, maka ini akan menjadi satu dokumen, satu hala tuju dan satu ikhtiar aspirasi yang dikongsi bersama. Tak kiralah kerajaan mana, tak kiralah menteri siapa yang duduk di kerusi ini, tetapi ia akan menjadi satu ikhtiar bersama dan saya cadangkan dilaporkan bukan hanya kepada jemaah menteri tetapi juga jawatan kuasa pilihan khas agar milestone ataupun sasaran-sasaran dicapai mengikut perancangan yang dikecapi
dalam konsensus semasa proses kertas putih ini disediakan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tebrau Stephen Chung Xiao Yun. Terima kasih. Keseluruhan jajaran bagi projek transit aliran ringan MRT3 dijangka beroperasi sepenuhnya pada 2030. Fasa pertama dijadual dibuka seawal Disember 2028. Ia bagaimanapun tertakluk kepada proses pengambilan tanah. Projek MRT3 adalah sebuah laluan lingkaran yang meliputi perimeter luar bandaraya Kuala Lumpur dan sebahagian kawasan berpenduduk padat di kawasan Ampang Jaya, Selangor. Hasil daripada kajian kebolehlaksanaan teknikal yang telah dijalankan, cadangan jajaran terkini bagi projek MRT3 adalah sebuah lingkaran sepanjang 51 km di mana 39 km terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 12 km terletak di Selangor. Laluan lingkaran ini akan merentasi rangkaian rel sedia ada termasuk MRT1, MRT2, LRT, monorail dan KTM komuter untuk membentuk 10 buah stesen pertukaran atau interchange station baru supaya sistem rangkaian pengangkutan awam di Lembah Kelang ini lebih menyeluruh, berkesinambungan dan efisien. Beliau turut mengesahkan tawaran tender bagi projek MRT3 dijangka dibuka untuk bidaan tahun ini. Ia membabitkan 5 pakej utama dalam tempoh 6 hingga 8 tahun. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menjawab pertanyaan Wakil Segambut Hannah Yeoh. Setakat 25 Januari lalu, sebanyak 1,466 stesen pemancar 3G telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G. Ia dilaksanakan 4 syarikat penyedia perkhidmatan utama iaitu Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, usaha menaik taraf stesen pemancar 3G kepada perkhidmatan 4G akan terus dilaksanakan tahun ini dengan kadar segera menggunakan spektrum sedia ada. Ia bertujuan meningkatkan kapasiti serta kualiti jalur lebar mudah alih kepada pengguna. Selain itu, rangkaian teras backhaul sedia ada turut dinaik taraf kepada gentian optik di setengah kawasan bagi menampung kapasiti radio yang lebih tinggi dalam perkhidmatan 4G. Dengan menaik taraf rangkaian teras dan stesen pemancar 4G ini, ianya akan dapat memastikan akses jalur lebar mudah alih yang lebih bermutu dengan kualiti pengalaman yang lebih baik kepada pengguna dapat disediakan setelah penambatan perkhidmatan 3G secara menyeluruh kelak. Melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pula, sebanyak 2,175 menara baharu akan dibina untuk meluaskan liputan 4G terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Setakat suku keempat 2021, 148 menara telah siap dilaksana dan sebagai tambahan, 5,394 stesen pemancar sedia ada telah dan akan dinaik taraf kepada 4G untuk meningkatkan kualiti liputan kepada pengguna. 3,500 daripada stesen pemancar itu telah dinaik taraf. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tebrau Stephen Chung Xiao Yun, Datuk Zahidi turut memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM membuka 20 kertas siasatan ke atas pembekal perkhidmatan mudah alih menerusi aktiviti audit pengukuran kualiti perkhidmatan yang dijalankan sepanjang tahun lepas. Setakat ini, 2 kompaun telah dikeluarkan kepada pembekal perkhidmatan yang tidak mencapai piawaian ditetapkan, manakala 1 kompaun sedang diproses. SKMM rancang untuk meningkatkan aktiviti audit pengukuran kualiti perkhidmatan mulai tahun ini. Saudara, Kementerian Kewangan sedang menyediakan rangka kerja perundangan komprehensif bagi mengawal selia aktiviti kredit pengguna termasuk skim Buy Now Pay Later BNPL. Ia membabitkan kerjasama beberapa agensi berkaitan antaranya Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Penyediaannya akan dibuat menerusi penggubalan Akta Kredit Pengguna CCA tahun ini. Dan dengan penggubalan CCA, semua pemberi kredit termasuk BNPL akan tertakluk kepada peraturan-peraturan yang sewajarnya. Dan peraturan ini bukan sahaja berkaitan dengan pengurusan
malah juga dengan kawalan risiko dan perlindungan pengguna. Malah ia juga akan merangkumi peraturan pematuhan syariah yang bersesuaian dalam menjalankan aktiviti BNPL. Terima kasih. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Zibuti, Lukanisman Awang Sauni. Ya, dan ini pula mengenai perkembangan pengambilan khas lebih 18,000 pegawai perkhidmatan pendidikan PPP Grade DG41 secara one-off. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Ma Hang Sun berkata, 13,760 calon yang berjaya dalam temuduga telah ditawarkan lantikan tetap bagi jawatan berkenaan. Pengumuman tawaran dibuat secara berperingkat mulai 1 November 2021 hingga 1 Mac lalu. Sehingga Mac 2022, seramai 8,427 orang guru baru telah ditempatkan di seluruh negara di bawah pengambilan khas pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 secara one-off tahun 2021. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Papar Ahmad Hassan. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera, MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Saudara, berita Parlimen edisi Selasa 15 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Indi Reza Rohadian, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.